Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua dalam program webinar vaksin siri yang kedua. Alhamdulillah, program ini yang dianjurkan oleh pejabat YBSCO Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman. Baiklah, mari sama-sama kita membuka majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah tajuk webinar kita pada petang ini ikut dak ini. Kena ikut dah SOP ni. Jadi macam-macam orang dok tanya kita kan. Kena ikut dah SOP ni. InsyaAllah kita akan kupaskan pada petang ni bersama yang berbahagia Tuan Syekh Ahmad Faisal bin Haji Omar. Baik. InsyaAllah saya akan memperkenalkan sikit Tuan Syekh kita. Jadi saya rasa kalau saya tak memperkenalkan tuan-tuan dan puan-puan semua, Tuan Syekh kita ni, sebab Tuan Syekh kita sentiasa berada di channel radio, berada di dalam live Facebooknya dan sebagainya. Baik, Tuan Syekh Faisal kita merupakan pegawai agama di Arah Kota Star yang akan memberikan ceramah kepada kita pada petang ini berkenaan dengan tajuk kena ikut SOP kita. Nah, jadi baik petang ini insya-Allah di akhir pada program kita pada petang ini kita akan menjawab kuis yang akan disampaikan oleh Tuan Syekh sendiri. Ada 3 kuis dan lagi 7 kita akan sampaikan di dalam Google Drive. Tuan-tuan akan jawab dalam Google Drive dan akan disemak dan akan dinilai oleh host dia. Jadi tuan-tuan yang nak jawab di dalam Google Drive tu, kita akan minta tuan-tuan untuk sediakan nama, berikan nama, nama telefon dan jawapan. Bagi untuk soalan kuis daripada Tuan Syekh, kita akan terus bersoal jawab dengan Tuan Syekh. Okay, baik. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Tuan Syekh untuk memberikan pencerahan kepada kita semua berkenaan dengan tajuk kena ikut dah SOP ni. Dipersilakan Tuan Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia Ustaz Firdaus selaku moderator pada petang ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berada di alam maya pada ketika ini, selamat datang ke program webinar vaksin rohani siri 2 anjuran pejabat yang berhormat Esko Pembangunan Datuk Siti Achak. Jadi saya akan mengambil masa ini untuk menerangkan sikit sebanyak tentang tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu kena ikut dak SOP ni. Tajuk ni dia bunyi Kedah Piau. Kalau bahasa Malaysia Standard, adakah kita perlu mengikuti SOP? Adakah kita perlu mengikuti SOP ataupun adakah SOP wajib diikuti? Itulah kalau tajuk yang bahasa standardnya. Tapi barangkali nak bagi sikit satu kejutan, satu peringatan, maka urus dia meletak tajuk kena ikut dak SOP ini.
Jadi saya mulakan tajuk petang ini dengan menyebut dua perkara besar yang berlegar dalam kehidupan kita semenjak akhir ini di kurang lebih 2 tahun. Iaitu dua perkara itu, yang pertamanya PKP dan yang keduanya SOP. PKP dan yang kedua SOP. PKP maknanya Perintah Kawalan Pergerakan. SOP maknanya Standard Operating Procedure, atau dalam bahasa Melayunya Prosedur Operasi Standard. Jadi bila sebut PKP dan SOP, tentu ada sebabnya. Kenapa tiba-tiba muncul PKP? Kenapa tiba-tiba kita dipaksa diarah mematuhi SOP? Maka jawapan kepada dua persoalan ini, kenapa PKP, kenapa SOP? Jawapannya kerana penyebabnya COVID-19 atau coronavirus. COVID-19 atau coronavirus itu sebabnya. Sebelum saya pergi lebih lanjut, tadi Tuan Pengerusi dah cerita lah bahawa di hujung ceramah saya akan tanya 3 soalan spontan. Jadi harap ikuti elok-elok lah apa yang saya sampaikan ni. Nanti saya sendiri akan tanya, saya sendiri akan buat pengesahan apakah jawapan yang diberikan itu betul ataupun salah. Kalau jawapan yang diberikan itu adalah betul, maka Urustia akan bagi hadiah kepada siapa yang dapat jawab soalan yang saya kemukakan. Yang 7 lagi nanti Urustia akan berhubung. Yang saya 3 soalan cepat spontan. Harap ikuti daripada awal hingga ke akhir. Jadi saya ulang sekali lagi, kenapa adanya PKP dan kenapa adanya SOP? Jawabnya kerana COVID-19. Kerana COVID-19. Kalau tidak ada COVID-19, tidak ada PKP. Kalau tidak ada COVID-19, tidak ada SOP. SOP yang berkaitan dengan COVID lah. Kalau lain daripada COVID itu, SOP telah ada semenjak sekian lama. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mengulang kaji atau menyebut kepada saudara-saudara, saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan yang sedang mengikuti program ceramah webinar vaksin rohani pada kali ini, untuk kita melihat hakikat COVID-19. Hakikat COVID-19. COVID-19 itu apa hakikatnya? Apa hakikatnya? Maka saya nak highlightkan 5 hakikat. 5 hakikat COVID-19. Hakikat yang pertama, COVID-19 ini dia adalah jenis penyakit. COVID-19 ini adalah jenis penyakit yang sangat berbahaya. Dia boleh menyebabkan kematian. Dalam negara kita, pada ketika saya sedang bercakap ini, telah lebih 1 juta rakyat Malaysia dijangkiti COVID-19. Lebih 1 juta lebih lah. Lebih kurang 1.1 million. Begitulah lebih kurang. Ini saya tak ada nak semak. Kalau tapi begitulah tak bila juta lebih lah. Rakyat Malaysia yang telah dijangkiti COVID-19. Sebahagian mereka telah sembuh. Sebahagian sedang bertarung nyawa di hospital. Sebahagian lagi sedang berkuarantin di hospital. Sebahagian lagi sedang berkuarantin di rumah. Dan sebahagian lagi telah kembali ke rahmatullah. Dalam 1 point berapa juta tu, sehingga tarikh ini, telah lebih 11,000 orang telah diragut nyawa oleh COVID-19. Ada orang Islam dan ada orang bukan Islam. Ini dalam konteks rakyat Malaysia. Kalau dalam konteks penduduk dunia, telah berjuta orang mati kerana COVID-19. Jadi hakikat yang pertama saya sebut, COVID-19 adalah penyakit yang sangat berbahaya kerana dia boleh menjangkiti anytime. Varian-varian terkini yang bahaya, varian Delta dan yang terkini Lambda, atau yang nama abang pelik-pelik tak pernah dengar. Okey, Delta tu dulu dengar apa yang mau keluar alat pejabat. Ni Delta ni yang mereka main. Dia boleh menyebabkan kematian. Hakikat COVID yang kedua ialah dia adalah ujian dan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya. Jadi kalau orang belajar agama dia tahu bila ujian dekat dengan sabar. Ujian dekat dengan sabar. Siapa yang teruji dengan COVID-19 ni, maka dia bersabar. Dia bersabar adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala pada dia.
Dan uji bersabar ni dia kadang-kadang dia kena penyakit, dia kena bersabar dengan penyakit yang sedang menghinggapinya. Kadang-kadang dia tak kena penyakit tapi adik keluarganya dijangkiti penyakit ini, maka kena bersabar. Lagi kadang-kadang ahli keluarganya meninggal dunia dengan sebab COVID, maka dia kena bersabar. Kadang-kadang dia pun tak dijangkiti, ahli keluarga pun tak dijangkiti, tapi dia tersekat pergerakan, maka Allah Ta'ala menguji penyakit ni, kita kena banyak bersabar. Dan dekat dengan sabar tu bala. Bala ni mana Allah Ta'ala turunkan bala sebagai nak mengajar manusia yang suka derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka menjadikan kehidupan manusia ni sabar susah. Sabar susah, kemudian sakit, mati dan seumpamanya lagi. Hakikat yang ketiga, COVID-19 ni, dia adalah keuzuran. COVID-19 ni dia adalah keuzuran. Keuzuran artinya dia mencetuskan keuzuran. Apa maksud keuzuran? Keuzuran ni makna dia satu sifat, satu situasi, satu keadaan yang menyebabkan sesuatu yang hendak dilakukan oleh manusia ini tersekat, tak dapat dilakukan. Itu keuzuran. Atau kalau dapat dilakukan, bukan dalam keadaan yang biasa. Bukan dalam keadaan yang biasa. Itulah nama keuzuran. Kalau contoh keuzuran dalam COVID-19 ni, yang kata keuzuran ni, contoh kalau kena PKP 1.0 dulu ni, keuzuran orang yang kerja pejabat langsung tak boleh kerja pejabat. Keadaan itu menghalang dia. Maka keuzuran, dia bukan sakit. Keuzuran tak semestinya sakit, tapi sakit itu sebagian daripada keuzuran. Kadang-kadang keuzuran ni orang tu boleh buat sesuatu tapi tak boleh buat dengan sempurna. Contoh mudah, orang kerja BDR. Kerajaan memperkenalkan kerja BDR, kerja daripada rumah. Kenapa kamu tak boleh bekerja di pejabat? Sebab saya BDR. Sebab apa? Dia nak mengurangkan jumlah orang pergi kerja di pejabat sebab takut jangkitan dan seumpamanya. Jadi dia buat kerja juga. Dia buat kerja juga di rumah, BDR. Tapi adakah sama kerja BDR dengan kerja di pejabat? Takkan sama. Tak sempurna. Kenapa akan jadi begitu? Sebab keuzuran. Apakah yang menyebabkan keuzuran itu berlaku? COVID-19. Itu keuzuran. Dan hakikat COVID-19 yang keempat ialah di sebalik nikmah ni bala, dia ada hikmah. Maka di sebalik itu, maka dia memperingati manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dah? Minta maaf tuan-tuan penonton, siaran terkendala. Tercabut. Okey. Teknisian kalau suara tak bunyi habaq. Okey. Hakikat yang keempat, dia mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak heran tiba tuan-tuan perempuan tengok musim-musim COVID ni, orang dengan kena PKP ni banyak orang duduk dalam rumah. Malam-malam kita tak boleh pergi bersantai di kedai makan. Jadi ramai orang berjemaah dalam rumah, ada baca Quran, bahkan orang khatam Quran berkali-kali. Bagi yang nak lah, kalau yang tak nak tu tak ada apa lah. Kembali orang solat tu nak taubat pun masa ni kembali kepada istighfar banyak-banyak dan semuanya. Dan hakikat COVID yang kelima ialah dia mengajar kita istilah al-wiqayah. Al-wiqayah atau orang panggil prevention, pencegahan. Dan juga yang keduanya al-ilaj atau al-mu'alajah, iaitu perawatan. Itu hakikatnya. Sebab dia merupakan penyakit, maka kita kena mencegah dan juga kita kena berubat. Kalau dah kena belum kena penyakit, mencegah, prevention. Dan kalau dah kena, kita kena ubat. Maka wiqayah itulah yang masuk dalam topik kita pada petang ini, iaitu SOP. Itu salah satu daripada wiqayah. Seterusnya, saudara-saudari di alam maya sekalian. Alam maya lah. Betul tak? Alam maya lah. Sekarang ni kita berkomunikasi cara alam maya. PKP dan SOP. Tadi saya dah menceritakan tentang hakikat COVID-19. COVID-19 itu dia telah menyebabkan wujudnya PKP dan SOP. Sejarah PKP di Malaysia ini, dia bermula pada 18 Mac 2020. 18 Mac 2020 bermulalah PKP. Dan sehingga kini belum berakhir.
Dalam tempoh itu berbagai-bagai PKP, jenama dia ada kurang-kurangnya ada 4 lah. PKP, PKPB, PKPP, PKPD. Ada 4. PKP, PKPB, PKPP, PKPD. Yang PKPD itu yang teruk sikit. Dia sebab dalam lingkungan yang kecil, dia dikawal oleh pasukan keselamatan dan sebagainya. Kalau PKPP ni yang paling ringan, sebab dia banyak kebebasan. Tapi yang biasanya PKP. Kali ni kita 3.0. PKP 3.0 pula, kerajaan buat 4 pasal lah. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Kita di negeri Kedah ni pasal 1. Jadi tak boleh makan di kedai makan lagi. Rantai daerah orang tak lagi. Pasal 2, baru ada sikit kelonggaran. Jadi PKP ni dia bermula 18 Mac sehingga kini belum berakhir. Yang jenayah 4 tadi lah. Okey. Dalam PKP itu adanya ataupun beranaknya SOP. Dalam PKP itu maka lahirnya SOP. Siapakah yang melahirkan SOP ni? Tak bila tegak. Siapa yang melahirkan SOP ni? Tak, COVID lah. Yang bukan SOP ni COVID lah. Tapi yang buat tu ulil amri pemerintah. Ulil amri pemerintah. Jadi pemerintah dalam konteks Pentadbiran Malaysia ni diketuai oleh Perdana Menteri. Bincang kabinet dan dia ada jawatankuasa dia. SOP ni MKN, Majlis Keselamatan Negara. Jadi SOP ni dia saya dia kena tukar mic, tak tahu problem mic ni. Saya pun nak jadi bergemuk tukar. Dalam orang negara. Semua jadi depa rasa. Tak ada ni. Tak payah bodoh. Bodoh. Pergi nak buang payah. Okey. Tak. Okey, testing. Hilang dia. Balik. Bagi saya cakap okey. Okey. Boleh. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, masalah wayang ni gangguan oleh COVID. Dia salah, kita merancang, Allah Taala menentukan. Baik. Jadi SOP ni apabila adanya PKP. Okey, dalam SOP ni Standard Operating Procedure atau Operating Standard ni dia ada penjenisan dia lah. Penjenisan dia mengikut sektor dan mengikut premis di kita berada. Dan sebahagian daripada SOP itu dia sah digunakan pakai oleh semua tempat. Semua tempat dan semua rakyat Malaysia. Ada setengah tu hanya laku di tempat yang tertentu sahaja. Jadi secara umum saya nak sebut SOP ni. Yang pertama sekali SOP yang berkaitan dengan kesihatan. Maka yang in charge-nya Kementerian Kesihatan lah, KKM. SOP yang berkaitan dengan kesihatan, SOP yang berkaitan dengan premis. Tempat kita ada dia terdekat dengan SOP. Premis yang pertamanya premis kerajaan. Jadi orang nak masuk dalam premis kerajaan dia ada SOP yang tertentu. Bagian contoh sekarang ni kalau pejabat dah boleh buka SOP-nya, contoh kita salah satu ni hadiran 40% sahaja, pangkat mula duduk ketat dulu hanya 20% saja. Itu adalah SOP. Kemudian orang nak datang berurusan di pejabat, dia kena buat temu janji. Itu adalah SOP. Premis kerajaan. Kemudian SOP yang berkaitan dengan rumah ibadat, masjid dan surau. Dan juga kuil Hindu, rumah-rumah ibadat orang bukan Islam pun, dia ada SOP. Dalam konteks ini kita serta masjid dan surau. Ada SOP-nya. Yang keempatnya SOP berkaitan dengan premis perniagaan serta operasinya. Perniagaan ni ada yang di premis, ada yang tak di premis. Ada operasinya. Sebagai contoh kita tengok, ada sebagian premis perniagaan ni mesti dibuka pada jam yang tertentu. Tidak boleh awal dan ditutup pada jam yang tertentu. Contoh macam kedai minyak.
Kedai minyak. Kemudian SOP berkaitan dengan perniagaan ni contoh dia ada tambahan tu. Contoh macam kedai gunting rambut. Sekarang kita dalam pasar satu belum lagi lah. Kita boleh tukang gunting tu dia tak boleh dia tak boleh dalam keadaan biasa. Dia kena alat-alat yang digunakan untuk orang yang pergi gunting rambut tu dia pakai buang. Sekali pakai lah. Dia ada SOP dah. Dia kena pakai shield yang penuh. Kemudian dia orang yang menggunting rambut pun begitulah SOP yang betul. Kemudian SOP yang berkaitan dengan keagamaan. Keagamaan ni contoh SOP contoh macam kita di masjid ni ada kehadiran ke masjid had pada sekian-sekian. Betul kena ada sanitasi, semua tu adalah SOP. Dan macam-macam lagi lah yang saya tak dapat senaraikan satu persatu. Saya sebut jenis-jenis yang familiar, yang semua orang tahu. Okey. Yang berikutnya, apa tujuan utama SOP? Adakah MKN kerajaan lah saja perkenaan SOP? Apa tujuan utama kerajaan memperkenalkan SOP? Apa tujuan utama? Maka tujuan yang utama sekali adalah untuk pencegahan. Pencegahan iaitu untuk mencegah penyakit yang berbahaya ini daripada menjangkiti rakyat Malaysia. Dalam ada SOP pun berjangkit juga. Kalau tak ada langsung SOP, lagi terdedah hawai kepada penyakit. Jadi tujuan utama adalah untuk pencegahan. Kematian ni orang panggil? Kalau sampai masa mati tak apa. Tapi janganlah cari mati. Jangan cari mati. Jadi tujuan utama adalah untuk mencegah dan mengawal penyakit. Sebab itu ada SOP. Okey. SOP ini yang bersifat umum, saya sebutlah contohnya, SOP yang bersifat umum terpakai di semua tempat. Yang pertama sekali, penjarakan physical distancing. Dulu orang panggil social distancing. Tapi WHO ubah balik, tak apa tepat. Penjarakan sosial tak apa tepat, maka dia kata penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal yang standard ni ialah 1 meter. Ni kita dua tak pindah dah 1 meter. Lebih kurang dah lah. 1 meter penjarakan. Sehingga kalau main barang yang bahaya-bahaya ni disyorkan kepada 2 meter. Tu penjarakan. Itu adalah SOP. Berlaku di semua tempat kecuali dalam premis apa? Premis keluarga. Itu tak kena. Okay. Lagi memakai mask pelitup muka. Ni SOP yang standard di mana-mana pun pakai, di pejabat, di jalan raya, di pasar raya, di masjid dan di mana sahaja. Kecuali di rumah. Tapi masuk mandi jangan pakai kan? Tu pelitup muka. Hand sanitizer. Ini bersifat umum SOP. Pencuci tangan. Lagi tu pemeriksaan suhu. Pemeriksaan suhu dulu mula dia ambil pakai tangan tu. Sebab itu. Itu Allah dia buat hak instant tu. Ke depan ni kalau PKP berpanjangan, SOP lambat COVID lambat betah mungkin depa reka hak jenis. Alat tu mai juluk ni kat kita. Kita tak ada pisau lah. Ke depan kita tak tahu lah. Orang dia cerdik, dia reka macam-macam. Kemudian mendaftar nama ketika kita menghadiri sesuatu premis. Itu SOP. Daftar nama ni ada kaedah manual, tulis. Ada kaedah menggunakan daftar MySejahtera. Pergi scan, bawa telefon lah, tak bawa telefon hak lama tak boleh. Itu SOP yang standard. Juga satu lagi ialah larangan merentas. Merentas apa? Merentas daerah, bukan merentas desa. Merentas desa, merentas daerah dan negeri. Kecuali SOP. Ada pengecualiannya bagi orang-orang yang tu dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey. Lama ada masalah kan? Baik. Yang berikutnya, poin yang berikutnya, saya harap penonton-penonton mengikuti dengan elok lah apa yang saya sampaikan. Sebagai yang sampai itu akan jadi soalan untuk ditanya. Persoalan berikut, kembali kepada tajuk saya pada tajuk saya kena ikut tak SOP? Kena ikut tak SOP? Okey. Tak apa. Belum. Selalu orang bertanya. Duk buat SOP ni payah. Payah SOP. Tambah orang duk rajin pergi masjid, dia marah
kat saya duk kerja rumah pun kena marah. Pergi ambil tahu mana dalam kitab guna mazhab WHO. Macam-macam lah. Jadi menyusah orang nak pergi semayang duk buat hak-hak pula. Lebih. Ni rumah Allah yang pergi market ramai tak apa. Dia tu. Jadi ini memang soalan, benarkah SOP menyusahkan? Soalan tu, benarkah SOP menyusahkan? Membebankan. Betul tak? Kalau orang tanya, betul tak? Benar tak? SOP ni menyusahkan kita semua. Maka saya jawab. Saya jawab. Tuan-tuan agak-agak. Sebab jawab jangan bagi saya dengar. Mana tak dengar pun. Benar tak SOP menyusahkan kita semua? Maka jawabnya, ya, benar. Kalau saya kata tak benar, saya bohong. Benarkah SOP menyusahkan kita? Jawabnya, ya, benar. Benar. Okey. Kalau benar, kenapa? Kenapa alasan saya katakan benar SOP menyusahkan kita? Maka banyak jawapannya. Banyak jawapannya. Yang pertama sekali, dia benar SOP ini menyusahkan kita kerana pergerakan terbatas. Kawan baru kahwin, isteri duduk dibagi. Isteri duduk bagi. Suami duduk ada adik, kubang lerek. Tahu tak bila kubang lerek mana? Kubang lerek. Nak pergi tak boleh. Sebab apa? SOP menyusahkan, marahkan kerjaan. Marahkan boleh. Orang baru menikah nak pergi jumpa bini. Dia membataskan pergerakan. Nak gerak tadi. Kadang-kadang bukan pasal kahwin lah. Orang duduk biasa pergi makan mi udang Sungai Dua. Atau makan ikan bakar boleh. Dengan SOP ni, tak boleh. Orang tak bakar dari rumah. Bakar rumah tak boleh. Tak sedap. Jadi, orang tak memang menyusahkan sebab pergerakan terbatas. Okey? Mana pergerak kita nak pergi sana sini tu? Tak boleh. Nak merentah di awal tu? Tak boleh. Yang kedua, memang benar SOP menyusahkan sebab aktiviti kegemaran tergendala. Aktiviti kegemaran tergendala, tertunda ataupun terpaksa ditangguhkan. Aktiviti kegemaran manusia ni tak sama lah. Ada yang suka pergi memancing ramai-ramai. Ada yang suka cycling. Dia tak boleh ramai, tergendala. Ada yang suka makan di kedai makan. Semua tu dengan sebab PKP. SOP. Jadi duk geram tu, mau tengok kedai makan bila lah. Tunggu. Kedai makan pun mati, tuan kedai makan pun mati. Dia aktiviti kita terencat lah, terencat. Orang tak sabar nak sabar sampai bila? Tengah 2 tahun tak habis lagi. Contoh dia. Kemudian memang benar SOP menyusahkan kerana aktiviti sosial tergendala. Tadi aktiviti seorang-seorang. Ini aktiviti sosial tergendala. Apa contohnya? Kenduri. Cuba tuan-tuan bayangkan, dalam tempoh PKP ini memang ada, kalau umur saya ni, anak-anak kita dah kahwin, perkahwinan berlaku, tapi kenduri tak boleh buat. Kenduri tak boleh buat. Jadi, tension lah. Tapi ada sengaja mak bapak dia kata, syok kau. Kenduri tak boleh buat. Sebab jimat belanja. Itu, ni pak 3 suku. Lagi, aktiviti sosial tergendala, penyumpaan penduduk. Tak boleh. Penyumbaan penduduk dalam kampung dan taman, aktiviti gotong royong, nak mensyarat JKK, tak boleh. Sebab ni SOP ya. SOP yang menghalang. Lagi, perhimpunan ramai. Kita kalau berhimpun ramai-ramai, syok lah. Tergendala. Dan aktiviti ziarah. Aktiviti ziarah. Baru ni dekat raya. Memang MKN tak benar. Ziarah, walaupun mak sendiri. Itu SOP. Dia memang menyusahkan kita. Itu yang ketiga. Yang pertama saya sebut pergerakan terbatas, yang kedua aktiviti kegemaran tertunda, aktiviti sosial tergendala, yang keempat aktiviti pekerjaan. Mencari rezeki. Terhenti ataupun terpaksa diubah suai. Dia menyusahkan kita. Terpaksa diubah suai. Contoh saya bagi. Setengah jenis perniagaan kena tutup. Kedai gunting rambut, kedai basuh kereta. Kedai basuh kereta bila tutup, yang marah sebelah. Yang marah pengusaha kedai cuci kereta. Lagi tuan kereta nak cuci kereta. Kedai gunting rambut, yang marah tuan gunting rambut dan orang yang rambut panjang. Ni rambut dia panjang tak gunting rumah. Contoh dia.
Lagi, tu terpaksa ditutup. Ada setengah tu perniagaan boleh buat je. Tapi waktu perniagaan terhad. Jadi tujuan nak ikut duit banyak ni, tak payah. Contoh kalau kedai makan sekarang ni boleh buka sampai 10 malam. Sebelum ni pukul 8. Dia kata nak beli apa? Terhad. Kemudian kehadiran ke pejabat. Ni bagi orang kerja pejabat tak? Dia ada ikut peratus orang kerja. Hak yang tak dapat pergi ke pejabat, kena BDR. Tapi adalah setengah pegawai-pegawai ni, dia kata kalau PKP terus tak apa, jenis penjagaan. Tapi hak jenis rajin, dia berasa tak boleh duduk sebab tak boleh pergi kerja. Lagi, pelanggan yang berurusan di premis kerajaan dan juga premis swasta, kena ikut SOP. Jadi susah. Ada musim sekarang ni nak pergi walk in tak boleh. Dia kena ada temu janji dia sampai pakcik ada buat temu janji tak ada. Tak boleh kena buat temu janji. Sini saya main joh ni. Saya main daripada balik ni. Takkan tu. Jadi masalah. Okay. Lagi ada setengah tu boleh buat lah. Macam mesyuarat. Tapi kena buat online. Macam kita lah. Macam kita lah. Duk ceramah online ni, dia tak sama dengan bersemuka. Okay. Jadi buatlah tapi tak sempurna. Ada setengah perniagaan gulung tikar. Tutup terus bungkus. Bungkus. Mula-mula bungkus perniagaan tu. Lepas tu bungkus orang berniaga, kubur-kubur. Mati hilang dia. Kan? Dan juga ada setengah orang yang duk bergantung kepada gaji, hilang punca pendapatan kerana dibuang kerja. Tak buang kerja macam mana majikan pun gulung tikar. Itu contohnya. Maka dia menyusahkan. Dan yang kelima, benar. SOP menyusahkan. Yang kelima, aktiviti keagamaan. Aktiviti keagamaan, dia menyusah. Macam mana? Masjid dan surau ditutup. Masa peringkat PKP mula, tutup terus. Siapa yang tutup? Apabila COVID ni dah ikut laporan MKN harian, benar buka. Jika dibuka, kehadiran dihadkan. Kehadiran dihadkan. Contoh kita sekarang ni, yang semasa ni. Kalau di negeri Kedah ni, kalau zon, dia dalam kata mukim. Kalau zon tu warna hijau, kuning dan jingga, boleh hadir ke masjid 1 orang. Tapi kalau merah, 50 orang saja. Sekarang ni kebanyakan merah. Jadi dihadkan. Kemudian wajib ikut SOP. Dulu sebelum ada PKP kita masuk masjid, tak ada masalah apa. Sekarang kena bawa saja dah. Kena cek suhu. Kena pakai mask dan macam-macam lagi lah. Majlis ilmu di masjid tiada. Menyusah. Orang nak pergi mengaji, depa tak mau bagi kuliah tak dibenarkan. Tapi dia masalah. Orang kata ikutilah ustaz, dia alam maya. Mana apa nak kena jumpa dia. Lebih kurang gitu. Solat Jumaat pada satu masa tiada langsung. Orang dia kata ustaz macam ni boleh gila, tak main Jumaat lama dah. Bila masjid dibuka solat Jumaat yang dihadkan, sebahagian boleh sembahyang Jumaat, sebahagian tak boleh sembahyang Jumaat. Jadi kan dia menyusahkan. Ibadah korban yang baru ni, ibadah korban terpaksa mengikut SOP yang ketat, tak bebas seperti dahulu. Solat jenazah, masa peringkat mula PKP yang ketat dulu, tak dibenarkan disolatkan jenazah di masjid. Hanya buat di rumah dan bilangan yang minimum 20 orang saja, pengumuman dan seumpamanya. Itu saya nak abang sukar. Tetapi, dengar ni nak abang. Walaupun SOP itu memang dia menyukarkan kita, tak ada siapa kata SOP ni satu kegembiraan pada dia. Tak ada. Kalau orang tu kata saya gembira SOP, orang tu gila. SOP ni walaupun dia menyukarkan, walaupun dia membebankan, walaupun dia menyusahkan, tetapi ini yang hal ni tak akan jadi soalan lagi bah. Tak tahu dulu. Tetapi SOP ni kita tiada pilihan. Tiada pilihan di peringkat pemerintah, ulil amri, kerajaan, kena memperkenalkan SOP, dan tiada pilihan di peringkat rakyat, kena ikut SOP. Pasal apa? Kerana tujuan utama tadi untuk mencegah penyakit COVID-19. Ataupun, kalau tak mencegah, nak mengurangkan risiko. Sebab, yang pakai ni semua kadang-kadang,
ramai-ramai ni tak ada siapa pun yang ada COVID, tapi nak mengurangkan risiko. Jadi mau tak mau kita kena patuh SOP. Okey, poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh, nak kena ikut tak SOP ni? Tu dia. Kena cerita dulu pada dia. Nak kena ikut tak SOP ni? Kena ikut tak SOP ni? Jadi jawabnya nak kena ikut tak SOP ni? Jawabnya ya. Ya, kena ikut. Naam. Itu bahasa Arab. Naam. Kalau tak ikut, nahi. Ya, naam, yes. Lagi, sudah tentu. Sudah pasti. Semua orang kena ikut SOP. Sama ada dia berurusan di pejabat, atau berurusan di masjid, atau pergi market, atau berada di tempat adanya orang, kecuali jika dia berada di rumah dia. Itu kata lain. Jadi jawabnya, ya, kena ikut. Sebab apa? Kalau kita ikut SOP, kita memberi kerjasama kepada siapa? Kalau kita ikut SOP, kita memberi kerjasama kepada siapa? Kepada ulil amri. Yang menyuruh kita ikut SOP, pemerintahan. Dan juga kita memberi kerjasama kepada semua pihak. Ustaz Fidah, saya ramai juga duduk berkawan dengan doktor ni, dengan misi apa semua, polis semua. Kadang-kadang doktor ada buat rungutan lah. Dia kata orang tak mau nak ikut ni tu je. Orang tak mau ikut kita. Jadi cuba kasihan pada frontliners. Frontliner yang paling teruk sekali, frontliner banyak, polis semua. Yang paling teruk sekali mereka yang di sektor kesihatan. Teruk. Pakai baju PPE, cuti dibekukan, kerja tak ada nak rehat. Semua yang nampak letih tu duduk. Hak bawa COVID pergi mengumikan di kubur. Letih sebab kematian hati-hati sekarang ni. Dulu sehari-hari ada lah dalam peringkat mula-mula saya ikuti sidang ketua pengarah kesihatan tu. Mati 4 orang. Selangor 2, Perak 1, Terengganu 1, Kedah tak ada. Kata main tak? Hari ni mati 5 orang. Selangor 1, Sarawak 3, Sabah 1, Kedah tak ada. Lah ni, tiap-tiap dah. Ni kematian. Jadi, kita kalau ikut, kita sebenarnya memberikan kerjasama kepada siapa? Yang pertama, kepada ulil amri yang memperkenalkan SOP. Yang kedua, kepada semua ramai orang lah. Dan yang ketiga, kepada diri kita sendiri. Kita memberi kerjasama kepada diri kita sendiri. Sebab penyakit ini sangat berbahaya. Tujuan apa? Untuk mencegah penyakit COVID daripada menjangkiti diri kita. Okey. Datang satu soalan oleh orang layak buruk. Dia tanya, kalau kita ikut SOP, confirm ke penyakit ni tak jangkit kat kita? Okey dah. Kalau kita ni, ustaz ni confirm tak penyakit ni tak kita? Makcik saya lah, cucuk vaksin 2 kali lah. Kena juga lah. Makcik saya cucuk vaksin 2 kali, kena juga. Ustaz muhung lah. Dia kata. Kalau kita ikut COVID, ikut COVID lah silap lah. Kalau kita ikut SOP, adakah confirm penyakit COVID tidak menjangkiti kita? Jawabnya, belum tentu. Tapi kalau kita tak ikut, saya kena. Kalau kita ikut, belum tentulah penyakit itu tak jangkit kita. Tapi usaha pencegahan tu ada. Usaha dia adalah sebahagian daripada usaha dan ikhtiar kita. Usaha dan ikhtiar kita. Macam bukan penyakit COVID lah contohnya. Orang kena penyakit darah tinggi. Di antara penyakit darah tinggi ni, jangan nak makan lah benda-benda yang doktor tak makan tu. Makan daging banyak, makan benda yang masin. Ada setengah tu tak makan pun. Tak makan. Tapi kena juga. Tapi kebarangkalian tu kena. Kebarangkalian tu kena. Jadi, kalau orang tanya, adakah SOP ni, bila kita ikut dia, maka penyakit COVID tak menyakiti kita, maka saya jawab mudahlah. Belum tentu lah. Belum tentu. Tetapi dia adalah usaha dan ikhtiar kita. Usaha dan ikhtiar kita untuk menangani ataupun mengelak daripada jangkitan penyakit bahaya ni. InsyaAllah lah. InsyaAllah kepatuhan kita kepada SOP boleh
mempercepatkan proses kita mengusir. Mengusir ni maksud hambat penyakit ini daripada menjangkiti kita atau orang-orang yang berada di sekeliling kita. Penyakit ni sebab kita tak nampak dia, kalau nampak senang. Kita tak nampak, semua kita nampak gambar dia lah. Tak kena nampak. Covid, lari. Salah tak nampak. Okey. Yang berikutnya, soalan berikutnya. Kalau kita tak ikut SOP. Tak saya jawab. Nak kena ikut tak SOP ni? Jawabnya, ya. Jawabnya, ya. Kalau kita tak ikut SOP, jadi lagu. Kalau kita tak ikut SOP. SOP sempurna ni. Jenis-jenis SOP yang saya sebutkan adalah SOP umum, iaitu sah laku di mana kita pergi, dan SOP khusus iaitu hanya dilaksanakan di tempat yang tertentu sahaja. Okey. Jadi kalau kita tak ikut SOP, apa jadi? Kalau kita tak ikut SOP, apa jadi? Yang pertama sekali tak ikut SOP, dia ada 3 jawapan. Kalau kita tak ikut SOP, yang pertama sekali, kemungkinan kita terdedah kepada penyakit itu. Dia bukan mesti. Kemungkinan dijangkiti oleh penyakit COVID-19. Kalau saya kata mesti, saya, mana boleh. Ini kerja Allah Ta'ala. Sebab kita usaha pencegahan tak. Kemungkinan kita akan terkena penyakit. Wal'ayazubillah. Itu kalau tak mau ikut SOP. Tambah kita ada pergi duduk apa-apa, di salah semua dan seumpamanya. Dan yang keduanya, kalau kita tak ikut SOP, kita melakukan kesalahan undang-undang. Section 342 atas 342 tak silap. Tapi siapa ikuti undang-undang ni lupa dengan kau pun. Tapi tak silap atas 342 pelanggaran undang-undang. Atas kesihatan tu lah. Pelanggaran undang-undang yang boleh menyebabkan orang yang tak ikut SOP ni, kalau jumpa dengan penguatkuasa, penguatkuasa utama poli ataupun daripada kesihatan, dia kena saman. Dia kena saman. Itu kalau tak ikut. Kemudian yang ketiganya, dalam kes-kes yang tu, kegagalan mematuhi SOP ni menyebabkan kita berdosa. Menyebabkan kita berdosa. Kalau jangkitan COVID yang kena itu pasal kita memang sengaja. Kita tak ni jangkit pergi. Dia cakap jangkit pergi, benda pergi main nak kena mati. Lepas dia kata tak kena, maka berdosa. Berdosa. Kemudian lebih lagi, kalau kita punya pasal SB, kita tu pembawa wabak. Kita tu pembawa wabak. Jadi kita duk pergi bergaul tak ikut SOP, duk salam dengan orang dan sebagainya, akhirnya menjangkiti orang lain yang tak ada apa-apa. Maka menyebabkan berdosa, kita berdosa. Sebab kita menjangkiti orang. Ataupun orang bawa obat. Orang bawa obat, dia ikut SOP, tapi dia main duk kita tak ikut. Kita tak ikut. Lepas tu kita duk pergi salam. Ataupun dua-dua tak ikut. Ini lagi teruk. Dua tak ikut. Jadi, kalau kita tak ikut SOP, jawapannya 3. Jawapannya 3 yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, pelanggaran undang-undang dan segi hukum tu berdosa. Tapi bukan semua lah berdosa. Sakripi hukum semua berdosa. Ada macam contoh, kalau dengan kita tak ikut ni, tiba-tiba kita ni, virus tu ada kat kita, jangkit kat orang. Lebih kurang tu. Saya tak hukum putih bahawa SOP ni boleh menyebabkan kita berdosa. Tapi sebagainya boleh menyebabkan berdosa. Jadi, apa hukum SOP? Hukum dia dalam konteks yang saya nak abang ni, wajib. Dan hukumnya adalah wajib. Di mana ayat Quran kita wajib? Ni saya nak abang lah, setengah-setengah orang dia lihat buruk. Dia kata pandai-pandai duk kata wajib. Ada dalam Quran? Ada ayat Quran. Dan ayat Quran satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri ini maksud pemerintah. Jadi nak taat ulil amri apa? Ulil amri suruh ikut SOP. SOP ni dia suruh ni taat ulil amri ni taat benda yang ada faedah.
Tak ada faedah, tak boleh taat. Jadi, ada faedah nak SOP ni? Ada faedah. Nak mencegah daripada penyakit. Jadi, kegagalan taat kepada ulil amri ni menyebabkan kita berdosa. Sebab apa? Wajib taat kepada ulil amri. Okey. Pasal apa kita nak taat kepada ulil amri dalam konteks ni? Sebab ulil amri memperkenalkan SOP yang pertama al-wiqayah untuk prevention. Penyakit ni lagi disebut juga, ni saya sempat rujuk semalam fatwa Mesir. Dia kata ayat ni saya ambil tu, dia kata SOP yang berkaitan ni lah yang dikenal oleh pemerintah ni, yang pertama lagi tujuannya untuk menjaga kesihatan kita, untuk menjaga kesihatan kita, nak maintain lah kesihatan kita tu. Tak ada penyakit jangan cari penyakit. Okay. Kemudian SOP pemerintah ni dalam syarat dia panggil al-hijrus sihi. Dalam bahasa kita dia panggil PKP. PKP itu kuarantin. Kuarantin tu sebahagian daripada SOP ya. Kuarantin ni kalau kerjaan suruh kuarantin. Ada setengah orang bila dia diperintah kuarantin di rumah, klinik kesihatan boleh gelang. Tak boleh keluar tu, kalau keluar salah. Jadi dia kena duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Boleh lah keluar di depan rumah dia tu, boleh lah. Tak boleh duduk start atau cerita tak boleh lah. Kan? Al-hajjul sahih tu dia panggil kuarantin. Dan sebahagian daripada mematuhi ulil amri disebut dalam fatwa tu, dia kata mematuhi taklimat dan panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, terutamanya yang berkaitan dengan kesihatan. Jadi standard seluruh dunia, bukan kata di Malaysia, di mana-mana pun, memang taklimat sentiasa diberikan pematuhan kepada SOP dan seumpamanya ke arah menjaga kesihatan. Okey. Kemudian isu yang berikutnya, jadi kita wajiblah ikut SOP ya. Isu yang berikutnya, komplain orang. Ini saya nak sebut sikit berkaitan dengan masjid. Sampai sekarang ni orang tak apa happy masjid ni. Dulu tak sembahyang jemaah sampai 2 bulan lebih. Raya pun tak boleh sembahyang. Kan? Jadi, isu orang yang bisa berulang alik ke masjid untuk berjemaah, tiba-tiba dia tak boleh pergi berjemaah. Dia bising lah. Okay. Saya nak sebutlah berkaitan dengan SOP yang menyebabkan kekerapan ke masjid, SOP yang menyebabkan ketiadaan pergi masjid. Dia dua lah, kekerapan dan ketiadaan. Adakah dia menyebabkan pahala ibadah kita berkurang? Itu persoalan. Adakah dia menyebabkan pahala ibadah kita berkurang? Dalam satu hadis Nabi sebut, orang yang maksudnya lah, seorang yang sakit dan seorang yang musafir, dia mendirikan solat cara sakit dan mendirikan solat cara musafir, dia dapat pahala seperti mendirikan solat cara sihat dan mendirikan solat cara bermukim. Maksud dia, orang sakit ni, orang sihat, dia sembahyang berdiri. Dia tak duduk. Orang sakit sembahyang duduk. Orang yang bermukim, dia sembahyang tamam. Orang musafir, dia sembahyang qasar dan jamak. Dia tak sama kan? Tetapi Nabi kata, orang sakit dan juga orang musafir ni, kalau mereka sembahyang, pahala mereka sembahyang sama dengan mereka sihat dan juga bermukim. Walaupun keadaan nombor 2 ni, orang sakit dengan musafir, cara mereka memang kurang. Tak sempurna seperti orang yang sihat dan orang bermukim. Tetapi pahala sama. Dengan syarat lah, sebelum dia sakit, sebelum dia musafir, memang dia tu jenis orang sembahyang. Maka dikiaskan hadis ni, dalam konteks PKP ini dan juga SOP ini menyebabkan kehadiran ke masjid berkurang dan seumpamanya, maka sama saya nak sebut, kalau kita tak boleh pergi sembahyang jemaah di masjid, satu peringkat SOP ni ketat, sembahyanglah di rumah, pahala tetap dapat seperti mana kita sembahyang di masjid. Dengan syarat dia duduk bisa pergi masjid, tapi haram taklah pergi, maka itu orang nak buat, itu tak boleh lah. Satu. Dan yang keduanya, sembahyang jemaat, kalau kita tak boleh pergi sembahyang jemaat dengan sebab dihadkan bilangan kehadiran, maka kita tidak berdosa, sebab ada kaedah bahawa kita dikategorikan sebagai orang uzur. Orang uzur, maka tidak kerana tidak sembahyang jemaat. Lagi
tentang penjarakan saf. Kita pergi sembahyang ni nak bising merapatkan saf hukumnya sunat. Menjarakkan saf hukumnya makruh. Merapatkan saf hukumnya sunat, menjarakkan saf hukumnya makruh. Kita duduk semeter-semeter hukum makruh. Tetapi makruh itu dalam keadaan yang biasa, tiada keuzuran. Tiada keuzuran. Ulama telah buat keputusan lah. Ijtihad buat hukum fatwa pun keluar. Dalam keadaan keuzuran, maka menjarakkan saf tidak makruh. Dapat pahala sama macam kita duduk dalam saf yang rapat. Jadi dalam konteks musim Covid ini, oleh kerana penjarakan tu salah satu cara pencegahan daripada penyakit, termasuk dalam kita semayang, berarti kita semayang dalam keadaan menjarakkan saf tidak makruh. Esok bila Covid dah tak ada, kembalilah merapatkan saf. Dan satu lagi disebut pelitup muka. Pelitup muka tu pun dalam keadaan biasa kita semayang macam ni, kita duduk ni, hukumnya adalah makruh. Tapi dalam musim Covid ini, sebab untuk menjaga jangkitan dan seumpamanya, maka hukum makruh itu terangkat buat seketika, maka tidak makruh dan semayang kita sah dan mendapat pahala. Dan kesimpulannya, masa nak habis lah, kita nak buka soalan lah. Kesimpulannya, saya nak menyatakan bahawa nak kena ikut dah SOP ni. Nak kena ikut dah SOP ni? Jawabnya, ya. Kena ikut. Apa hukumnya? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Satu lagi ayat. Allah sebut, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi kalau kita tak ikut SOP, tiba-tiba boleh penyakit, maka kita jadi binasa. Maka kita tak hirau dengan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Wallahu a'lam. Itu tanya tu. Terima kasih kepada Tuan Syekh di atas pencerahan kepada kita berkenaan dengan SOP ni kita kena ikut tak? Jadi daripada Tuan Syekh sendiri, kita wajib ikut SOP. Kita wajib ikut SOP. Dan insyaAllah selepas pada ni kita akan masuk kepada sesi kuis. Kita minta Tuan Syekh untuk berikan 3 kuis. Dan dalam masa yang sama kita akan berkomunikasi dengan penonton kita yang berada di Zoom. Berkomunikasi dengan Tuan Syekh. Persilakan Tuan Syekh. Okay, dalam nak mengendalikan kuis ini, saya ada 3 soalan. Tapi saya punya style lah. Saya tak akan tanya soalan dulu. Saya akan tanya siapa yang berani jawab. Orang yang berani jawab, tunjuk. Tunjuk muka ataupun bagi isyarat lah. Kata berani jawab. Lepas tu saya akan tanya soalan. Soalan mudah saja. Maka bila dia jawab, saya akan menjawab jawapan itu betul ataupun tak betul. Kalau betul, maka urus dia akan menghubungi untuk mendapatkan hadiah. Jadi siap sedia kot no? Boleh. Okey, saya buka tawaran. Siapa nak jawab? Sila. Okey, nama apa tu? Yasin. Okey. Yasin Yasin apa? Tak dengar. Zamzuri. Yasin Zamzuri. Silakan Yasin. Dengar soalan saya. Okey, Yasin berani. Pada peringkat awal ceramah saya tadi, saya telah menyebutkan hakikat COVID. Hakikat COVID-19 ni ada 5 saya sebutkan. Sekarang ni saya nak 2 saja. Sebutkan 2 hakikat COVID. Hakikat COVID yang pertama, Muhammad. Hakikatnya ialah yang SOP ni kalau kita pelikut kata jawapannya Dah. Bukan tu, hakikat COVID. Kalau Yasin tak berani, surrender. Saya dalam permulaan ceramah ni saya sebut COVID-19 ni ada 5 hakikatnya. Sekarang saya nak 2 saja. 5 aku berat sangat. 2 saja. Sebutkan 2 hakikat COVID. Apa yang saya cerita tadi lah. Tak nampak? hakikat COVID ni. Sekarang macam ni, Yasin. Kalau tak boleh, kita bagi orang lain.
Bagi orang kawan ya. Bagi orang lain. Okey, siapa nak jawab? Ada orang jawab? Soalan abang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dah? Mana orangnya? Waalaikumsalam. Siapa dia? Muka tu puan. Puan Zuhaila. Wan Suhaila, ya. Dengar soalan tadi? Ya, dengar. Sila jawab. Ya. Satu, dia penyakit. Dua, ujian atau bala dari Allah. Okey, terima kasih. Tepat jawapannya. Layak mendapat hadiah. Akan dihubungi oleh apa nama? Urustia. Urustia. Jadi minta dia untuk masukkan nama dengan nama telefon dalam ruangan komen. Wan Suhaila masukkan nama dan nombor telefon dalam ruangan komen untuk dihubungi oleh Urustia. Dengar Wan Suhaila? Ya, dengar. Okey, baik. Okey, soalan yang kedua. Kita telah dapat pemenang dah. Soalan yang kedua. Okey. Benarkah? Nasib baik. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Saya punya style, saya nak tengok orang berani jawab tu. Muhammad Asri. Tak, Muhammad Asri tak tunjuk muka. Kena hujung. Muhammad Asri. Awak Asri? Okey. Okey, baik, nampak lah. Okey. Dengar elok-elok soalan saya lah. Okey, tadi saya sebut, benarkah SOP menyusahkan? Benarkah SOP menyusahkan? Saya jawab, ya, benar. SOP menyusahkan. Maka, kenapa SOP menyusahkan kita? Saya jawab tadi, ada 6 sebab dia menyusahkan kita. Sebut satu lah. Kenapa SOP menyusahkan kita? Ya, pergerakan terbatas. Pergerakan kita terbatas. Pergerakan terbatas. Okey, baik. Jawapannya betul. Okey. Pergerakan terbatas. Baik. Sudah satu ya. Jawapannya betul dan tepat. Sila masukkan nama dengan nombor telefon dalam ruangan komen untuk dihubungi oleh Rusia bagi mendapat hadiah yang saya pun tak tahu nilai berapa. Dengar Mas Ri. Dengar tak? Dia dengar kot. Baik. Soalan saya yang terakhir. Okey, soalan saya yang terakhir. Okey. Sat. Saya duduk cari ni nak tanya apa, saya tak tahu ni. Apa nota yang saya ceramahkan tadi. Okey. Okey, baik. Siapa nak jawab? Siapa? Rusnah Darus. Baik, silakan. Jangan jawab soalan tak tanya. Okey, dengar. Okey. Soalannya ialah kalau kita tak ikut SOP, tadi saya sebut ada 3 kesannya. Kalau kita tak ikut SOP, ada 3 kesannya. Sebutkan satu daripada 3 itu. Apa kesan kalau kita tak ikut SOP? Silakan Rusnah. Untuk buka mic tu. Tak buka mic. Saya tak nak. Buka mic. Okey, sebutkan kesan tak ikut SOP. Kalau kita tak ikut SOP, dia akan menyusahkan oleh ahli atau pemerintah dan diri sendiri. Tak ada tu. Pendengar saya tak ada. Tak ada. Saya nak apa yang saya buat tadi. Ada 3 saya sebut tadi. Saya minta satu Kesan kalau tak ikut SOP. Ya. Dia akan menyusahkan pemerintah. Dia akan menyusahkan aktiviti. Itu memanglah saya nak yang saya abang tadi ni. Kesan dia. Saya ada sebut 3 kesan. Kalau kita tak ikut SOP, sekian, 3. Itu tak ada, saya tak abang ni. Boleh tak boleh? Boleh Abang. Tak boleh, saya nak bagi orang lain. Saya.
Tak boleh kalau sana. Serena angkat tangan. Nazri jawab Nazri ya. Nazri ya. Sila Nazri. Ya, sila. Kemungkinan kira dijangkiti virus COVID-19. Hak tu memang betul, tapi saya nak yang saya cerita tadi. Ada sebut 3 tadi. Kesan kalau kita tak ikut SOP. Jawapan tu memang betul, tapi saya nak yang saya sebut tadi. Saya sebut 3 ni. Kita melakukan kesalahan undang. Betul. Kalau melakukan kesalahan undang, kita akan diambil tindakan lah, compound. Betul lah, betul lah. Pelanggaran undang, betul berdosa dan semuanya. Okay, tahniah lah. Nazri masukkan nama dan juga nombor telefon dalam ruang komen untuk dihubungi oleh Rustia. Jadi itulah 3 soalan yang sempat saya tanya kepada penonton di mayang sekalian. Semoga ceramah kita pada petang ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Syekh di atas perkongsian dan memberikan kuis kepada kita. Jadi insyaAllah untuk lagi 7 kuis kita akan sampaikan dalam Google Drive. Kita akan sampaikan dalam Google Drive dan tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab dan pastikan sertakan sekali nama dan nombor telefon. Serta jawapan lah. Hantar sekali. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah program kita pada petang ni dah sampai ke penghujungnya. Yang mana Tuan Syekh telah memberikan kupasan yang amat menarik dan menerjah kepada minda kita. Dan sekali lagi ditegaskan kepada kita semua, mematuhi SOP juga adalah satu ibadah. Dan moga-moga kita patuh SOP ni kita boleh pahala insya-Allah. Moga dengan perkongsian pada petang ini akan memberikan 1001 manfaat dan memberikan kesedaran buat semua tentang pematuhan SOP. Jutaan terima kasih saya ucapkan buat Tuan Syekh, Pegawai Agama Daerah Kota Star atas kesudian bersama dengan kita pada petang ini. Selaku moderator, saya mohon maaf jika ada kasar bahasa ataupun salah dan silap sepanjang saya mempengerusikan majlis kita pada petang ini. Mari sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.